Hai, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu gerakan pada garis lurus. Okey, sebenarnya gerakan pada garis lurus ni awak pernah belajar dalam fizik. Okey, tetapi kaedah yang lain. Okey, sama juga seperti matematik tambahan, awak akan belajar 3 bahagian. Yang pertama adalah sesaran, yang kedua adalah hal laju, yang ketiga adalah pecutan. Okey, jadi hari ini kita fokus dulu kepada sesaran. Okey, sesaran ini awak mesti ingat dia adalah kuantiti vektor. Okey, apabila bercakap tentang kuantiti vektor, maka maksudnya dia perlu ada magnitude dan mesti ada arah. Okey, jadi untuk matematik tambahan, okey, sesaran ini adalah merujuk kepada suatu zarah yang bergerak dalam garis lurus melalui satu titik tetap. Katakan ini adalah gerakan suatu zarah A, okey, melalui titik tetap O. Okey, biasanya titik tetap kita anggap dia adalah sebagai O. Okey, jadi apabila awak nak menentukan sesaran bagi sesuatu objek, okey, awak mesti ingat, awak mesti ukur jarak. Katakan contoh sekarang A berada dekat sini. Jadi jarak dia, magnitude dia awak mesti ukur dari O ke A. Berapa jarak dia? Kemudian awak kena tentukan arah. Arah awak ingat bila awak tentukan, katakan awak ambil ke kanan O adalah positif, ke kiri O adalah negatif. Ingat bila awak dah ambil satu arah adalah positif, yang bertentangan arah tersebut kita anggap dia adalah sebagai negatif. Sebagai contoh, bila awak lambung duit, okey, so naik ke atas itu adalah positif, bila dia turun ke bawah maksudnya itu adalah negatif. Okey. Jadi kita pergi kepada suatu contoh. Okey, soalan dia, suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus sesaran S cm. Maksudnya sesaran dia bagi unit dalam sentimeter ialah suatu fungsi T dengan keadaan T ialah masa dalam saat. So maksudnya masa dia dalam saat. Awak mesti ingat unit tersebut. Okey, selepas meninggalkan suatu titik tetap O, anggapkan gerakan ke arah ke kanan sebagai positif. Okey, jadi arah yang bertentangan ke kanan positif maksudnya ke kiri mesti negatif. Okey, jadi contoh, okey, awak diberi S sama dengan T tolak dengan 5T kuasa 2. Cari sesaran zarah. Sesaran zarah itu dari O apabila. Okey, yang pertama dia bagi T sama dengan 2. Okey, jadi awak ingat tadi dalam soalan asal dia bagi S dalam unit sentimeter, kemudian T dalam unit saat. Kemudian dia bagi arah, katakan ini titik O, ke kanan positif, ke kiri adalah negatif. Jadi apabila T sama dengan 2, awak mesti gantikan nilai T sama dengan 2 dalam sesaran, formula sesaran yang diberikan. So ada formula sesaran S sama dengan T tolak dengan 5T kuasa 2. So gantikan T sama dengan 2. So S sama dengan 2 tolak dengan 5 darab dengan 2 kuasa 2. So ini awak akan dapat negatif 18. Okey, awak ingatlah bila awak dah dapat S sama dengan negatif 18, awak nak tentukan kedudukan dia, awak mesti refer kepada kuantiti vektor awak. Okey, iaitu mesti ada magnitude, mesti ada arah. Okey, jadi oleh sebab itu zarah itu berada, okey, jarak dia adalah 18 cm. Okey, kemudian awak kena tentukan arah, sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Tadi dia kata kalau positif ke kanan, so kalau ke kiri mesti negatif. Jadi ke kiri O. Okey, jadi jawapan dia adalah zarah itu berada 18 cm ke kiri O. Okey, sila tengok pada yang kedua, contoh yang kedua. Maaflah sempit. Okey, yang kedua apabila T sama dengan 3. Okey, sama juga kaedah yang sama. Bila T sama dengan 3, awak mesti gantikan nilai T dalam formula sesaran yang diberikan, iaitu S sama dengan T tolak dengan 5T kuasa 2. So gantikan 3 tolak dengan 5
darab dengan 3 kuasa 2. So ini akan dapat negatif 42. Okey, jadi jawapan awak adalah Zara itu berada okey 42 cm. Okey, ke kanan atau ke kiri, tengok dia punya positif, negatif. Jadi ke kiri, O. Okey, jadi saya harap awak boleh faham. Okey, pelajaran pertama untuk bahagian sesaran. Ada bahagian yang kedua. Okey, jadi awak cuba dulu latihan yang saya berikan.